Hai dan salam sejahtera murid-murid. Pada video yang lepas, cikgu telah pun berbincang dengan anda tentang suhu badan dan juga kadar denyutan nadi. Okay, untuk video yang hari ini, kita akan berbincang tentang tekanan darah dan indeks jisim badan atau body mass index, BMI. Pernah dengarkan BMI? Pernah dengar tentang tekanan darah? Dan cikgu nak kamu sediakan calculator. Nanti kita buat pengiraan sama-sama. Okey? Okey, baiklah. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat mengenal pasti alat mengukur tekanan darah. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah? Mungkin kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, dalam video ini kamu akan tahu selepas ini. Yang kedua, menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. Okey, bagaimana kamu membaca tekanan darah tersebut? Apakah nombor di atas yang besar, apakah nombor yang lebih kecil? Apakah maksud nombor-nombor tersebut? Nombor 3, mengira dan menentukan indeks jisim badan. Sebab itu cikgu suruh kamu menyediakan calculator. Nanti kamu akan kira dan kamu akan tentukan indeks jisim badan. Dan yang keempat, menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey, selepas ini kamu akan mengira indeks jisim badan. Jadi dengan nombor, dengan BMI yang kamu dapat, apakah keputusan atau tindakan yang akan diambil setelah kamu lihat BMI lebih tinggi atau BMI normal atau BMI sangat rendah. Nanti kita lihat dalam video ini nanti. Okey, kita mulakan dengan tekanan darah. Okey. Apakah itu tekanan darah? Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Okey, contohnya this is your heart. Sekiranya okey, ini adalah contohnya arteri ataupun vena. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada salur darah arteri ataupun vena itu adalah tekanan darah. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Itu adalah tekanan darah. Apakah alat untuk mengukur tekanan darah? Tekanan darah boleh diukur menggunakan sphygmomanometer. Unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter mercury ataupun mmHg, simbolnya. Ini adalah simbolnya. Dan ini adalah unit milimeter mercury. Jadi ini adalah sphygmomanometer yang bukan digital, dan ini adalah sphygmomanometer digital yang kamu mungkin ada di rumah. Alat terbaik berdasarkan piawaian yang tepat dalam mengukur bacaan tekanan darah ialah sphygmomanometer. Menggunakan sphygmomanometer ini yang digunakan oleh pengamal perubatan, yang digunakan oleh doktor ataupun nurse di hospital dan klinik, digunakan bersama stetoskop. Okey, ini adalah lebih tepat menggunakan sphygmomanometer yang bukan digital dengan menggunakan stetoskop. Namun di rumah, pemantauan bacaan tekanan darah di rumah boleh dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer digital. Okay, ini adalah lebih mudah. Kamu tekan sejak start button, kamu akan dapat dia akan mengukur tekanan darah. Mudah dipakai, sangat cepat. Okey. Okey, inilah sphygmomanometer. Tekanan darah diukur dengan mengambil dua ukuran. Okey, kamu lihat ini 120
dan bawah dia adalah 80. Apakah maksud nombor ini? Okey, yang pulse ini adalah denyutan nadi. Denyutan nadi yang kamu telah belajar pada video sebelumnya. So, denyutan nadi seseorang ini adalah 72 nadi per minit. Kadar nadi degupan denyutan nadi adalah 72. Okey, cikgu tak nak kamu lihat ini. Cikgu nak kamu lihat 120 dan 80. Apakah maksud nombor 120 dan 80? Apakah maksud SYS dan DIA? Nombor atas ini menunjukkan okey. Nombor atas ini 120 ini menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding selul darah semasa otot jantung mengecut. Tekanan yang disukat ialah tekanan sistolik. Okey, yang atas adalah sistolik. Dan apakah yang di bawah? Interruption. Okey, yang di bawah ini adalah 80. Nombor bawah menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung berehat. Okey, dan disebut sebagai diastolik. Jadi, pengukuran tekanan darah direkodkan sebagai sistolik atau diastolik, atau disebut sebagai sistolik per diastolik. Okey. Cikgu nak tunjukkan satu video. Kamu mungkin membaca perkataan ini, kamu mungkin tidak faham. Jadi cikgu akan showkan satu video berkenaan dengan sistolik dan diastolik. Dalam bahasa Inggeris adalah systole dan diastole. Systole and diastole. Systole and diastole are two terms that you'll hear about the heart. Sometimes you can think of systole as the work of the heart. Systole is when the heart is squeezing the blood out to the rest of the body. And you can think of diastole as the blood coming to the heart when it's totally relaxed and the heart's filling back up, getting ready to squeeze the blood out again. Okey, maksud doktor ini sistolik, kamu boleh lihat sistolik sebagai tekanan darah apabila darah dipam keluar dari jantung, dan diastolik pula adalah apabila darah kembali ke jantung. Kamu boleh lihat sebagai macam itu. Reminds me of one of my mentors whose house I went to, and as you're entering the gate it said diastole. As you're exiting the gate it said systole. So I guess we can think of systole as going to work and diastole as resting. It also correlates with the blood pressure. The blood pressure is highest during systole because that's when the blood is squeezed out of the heart in a bolus fashion. Okay, kamu lihat, and you apakah yang berlaku semasa sistolik, bacaan sistolik? Blood pressure in the blood vessel, it's the highest blood pressure at that time. Okay. Measure the blood pressure in the blood vessel, it's the highest blood. Okay, semasa sistolik, semasa sistolik, jantung akan mengepam darah, oleh itu salur darah arteri akan kembang. Saluran darah arteri atau vena akan kembang. Ia disebabkan systolic pressure. Boleh? Pressure at that time. In diastole, that's when the heart is actually resting. It's not pumping the blood out, and at that point, the blood pressure is the lowest possible in the blood vessel, and that's where you get your diastolic blood pressure. Okay, semasa diastolic, jantung akan berehat, jadi jantung tak akan mengepam darah akan kembali ke jantung. Okay, sewaktu itu pengiraan tekanan darah dikatakan sebagai diastolic. Okay, sebab itu
Sebab itu, cikgu padam semua ni dahulu. Tak boleh padam. Sebab itu, tekanan sistolik nombornya lebih tinggi dan tekanan diastolik nombornya lebih rendah. Okey, boleh ikut? Okey, seterusnya. Pengukuran tekanan darah yang berkala dapat membantu anda mengukur tahap kesihatan badan. Okey, kalau kamu mampu, bolehlah kamu beli sphygmomanometer yang digital untuk mengukur tekanan darah kamu secara berkala. Bacakan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Apakah bacaan tekanan darah tersebut? Nanti kita lihat. Apakah bacaan tekanan yang rendah dan apakah bacaan tekanan darah yang normal? Kita akan lihat sebentar nanti. Bacaan tekanan darah yang rendah dan berlarutan menunjukkan anda mungkin mengalami penyakit tekanan darah rendah. Okey, kita lihat jadual ini. Kita lihat normal dan optimum. Okey, untuk optimum, tekanan sistolik kurang dari 120 dan tekanan diastolik kurang daripada 80. Untuk yang normal, tekanan sistolik ada antara 120 hingga 129 dan diastolik pula 80 hingga 84. Jadi untuk peringkat, kamu cuba untuk maintain, pastikan tekanan darah kamu dalam jadual yang di atas ini. Dan sekiranya kamu ada di bahagian ini sangat berbahaya. Okey, ini. Dan apa lagi yang paling bawah ini? Tekanan darah tinggi peringkat 3. Sekiranya kamu ada 140, tekanan sistolik 140 hingga ke atas, kamu mempunyai tekanan darah tinggi. Dan diastolik 90 ke atas, tekanan darah tinggi. Okey, ini adalah klasifikasi bacaan tekanan darah orang dewasa. Okey, jadi jagalah tekanan darah anda kerana kamu perlu memastikan tekanan darah anda dalam kategori yang optimum atau normal. Tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda yang jelas. Jika masalah tekanan darah tinggi tidak dikawal dengan baik, hal ini boleh menyebabkan masalah yang lebih serius seperti stroke. What is stroke? Apa itu stroke? Cari, kamu boleh Google apa itu stroke. Stroke sangat bahaya. Cara terbaik untuk mengesan masalah ini adalah dengan menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Go for regular medical check-up. Okey, itu saja untuk tekanan darah. Tekanan darah sudah, suhu badan sudah, neutrali sudah. Okey, untuk akhir sekali, indeks jisim badan. Okey, baiklah, kita sambung dengan indeks jisim badan ataupun body mass index dalam bahasa Inggeris, body mass index, BMI. Jadi BMI ini bukanlah satu perkara yang baru untuk kamu semua sebab kamu telah pun menjalani ujian segak dan BMI mengira BMI adalah salah satu komponen ujian segak, betul? Jadi kamu ukur ketinggian kamu dan juga berat badan kamu dan kamu kira BMI. Apa itu BMI? Indeks jisim badan ataupun BMI ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Okey, dan kamu boleh mengira BMI dengan menggunakan rumus ini. Jisim badan bahagi dengan ketinggian kuasa 2. Okey, jisim badan kamu perlulah dalam kilogram, bukan dalam gram, dan ketinggian kamu dalam meter, bukan sentimeter. Jadi, apakah kepentingan mengetahui BMI kita? Apakah
kepentingan mengetahui BMI kita? Apakah kegunaan BMI dalam ujian SEGA? Kamu fikirkan. Okey, jadi cikgu nak kamu sediakan kalkulator dan kira dengan cikgu ketiga-tiga BMI murid ABC ini. Okey, mari kita buat. Okey. Okey, untuk murid A, BMI. Okey, jisim badan dia dalam kg 53 kg bahagi dengan 156. Betulkah 156? Salah. Bukan 156. 1.56 meter. Okey, ingat ia dalam kg, berat kamu dalam kg dan ketinggian dalam meter. Okey. Square. Okey, berapakah BMI murid A? (21.8). Okey, cikgu gunakan 1 decimal point. Okey, itu adalah murid A. Sekarang ni murid B. BMI dia 67 kg bahagi dengan 1.57 square kuasa 2. Berapakah BMI murid B? (27.2). Okey. Bagaimana pula dengan murid C? (43 kg bahagi dengan 1.55. (1.5 pasal 2). Jadi jawapan dia 17.9. Okey. Jadi adalah BMI murid A, BMI murid B dan BMI murid C. Okey. Dengan BMI yang kamu kira ini, apakah yang kamu boleh katakan tentang murid A, murid B dan murid C? Murid A ada BMI 21.8, murid B pula 27.2, murid C pula 17.9. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor-nombor ini? Jadi mari kita lihat slide seterusnya. Okey, inilah dia jawapan kepada soalan tadi. Apakah kepentingan mengetahui BMI kita? BMI adalah salah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan atau tidak. Setelah mendapat keputusan BMI, jadual di bawah boleh digunakan untuk menentukan sama ada anda tergolong dalam golongan individu yang mengalami masalah jisim badan berlebihan, normal ataupun kurang jisim badan. Okey. Murid C tadi, dia ada kurang dari murid C tadi 17.9. Dia ada kurang jisim badan. Kurang jisim badan. Okey. Lepas tu kita lihat murid A 21.8.
20%, dia adalah jisim badan unggul yang ideal. Okey, kita lihat murid B, 27.2. 27.2, dia berlebihan jisim badan. Okey, ini murid A. Ini murid C, ini murid A. Ini murid B. Lihat. Beginilah cara kita untuk menginterpretasi BMI dan bagaimanakah kita apakah tindakan yang selanjutnya yang boleh dilakukan oleh murid A, murid B dan murid C ini. Okey, kajian menunjukkan jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Keadaan ini meningkatkan risiko menghidap penyakit yang serius seperti serangan jantung. Okey, sekiranya jisim badan yang berlebihan, serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus dan komplikasi sendi dan tulang. Okey, jadi kamu perlulah memastikan ketinggian dan berat badan kamu sekiranya kamu mengira BMI dalam kategori jisim badan unggul di sini. Okey. Kurang jisim badan juga boleh meningkatkan risiko seseorang untuk mendapat masalah kesihatan. Okey, kurang jisim badan ini adalah kategori kurang jisim badan seperti penyakit jantung, penurunan daya tahan badan melawan penyakit, keletihan, anemia dan kemurungan. Namun begitu, mencapai dan mengekalkan jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten dapat membantu mencegah penyakit-penyakit tersebut. Okey. Jadi, bagaimanakah cara seseorang individu menambah jisim badan sekiranya BMI dia kurang, BMI seseorang itu kurang, dan bagaimanakah cara seseorang individu menurunkan jisim badan sekiranya BMI mereka tinggi. Jadi, kamu lihat pada muka surat 44, buku teks kamu. Dan bacalah bagaimana cara menambah jisim badan dan cara menurunkan jisim badan. Okey. Lepas ni, kamu boleh ukur ketinggian kamu dan ingat balik apakah berat badan kamu dan kamu boleh kira BMI diri sendiri. Jadi, ringkasan untuk video ini. Kamu telah mengenal pasti alat mengukur tekanan darah tadi, sphygmomanometer, digital ataupun manual, menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah, sistolik, diastolik, ingat tadi sistolik, diastolik, sistolik nombor yang besar dan diastolik nombor yang kecil, dan apakah maksud sistolik, apakah maksud diastolik. Nombor 3, mengira dan menentukan indeks jisim badan. Kamu telah mengira dengan cikgu tadi. Dan nombor 4, menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey. Itu sahaja untuk tekanan darah dan juga indeks jisim badan. Okey. Mana tadi? Okey, jadi kamu sudah pasti kamu sudah faham mengapa ketika anda pergi ke hospital atau klinik, perkara pertama yang mereka akan lakukan adalah menyemak suhu kamu, mengimbas suhu, mengambil tekanan darah kamu, mengambil berat dan tinggi, mengambil tekanan darah, kan? Okey, inilah sebabnya kerana ia adalah parameter kerana tekanan darah, suhu, BMI, apa lagi? Tekanan kadar Newton nadi adalah parameter kesihatan yang menunjukkan sekiranya kamu sihat ataupun ada masalah kesihatan. Okay? Kamu telah pun melihat, dalam suhu badan, kamu telah pun melihat keempat-empat jenis termometer dan cara penggunaannya, perbezaan termometer makmal dan perbezaan termometer makmal dan termometer klinik, kadar denyutan nadi, tekanan darah tadi, apakah alat untuk mengukur tekanan darah dan juga cara mengira indeks jisim badan dan cara menginterpretasi indeks jisim badan.
Okey, itu saja untuk bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jadi jawablah soalan yang cikgu sediakan dalam Google Form. Okey?